Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran dalam tajuk reka bentuk elektrik. Okey. Apa yang kita nak pelajari dalam tajuk ini ialah elemen sistem elektrik, iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Okey, kita lihat pada nota yang cikgu telah berikan. Okey, kamu boleh tengok pada modul pembelajaran yang cikgu telah sediakan awal tahun. Okey, boleh imbas QR code di sebelah kanan. Okey, pada nota kamu tu untuk dapatkan keseluruhan jawapan. Okey, dalam tajuk ini kita akan pastikan semua murid dapat capai TP6. Okey, dalam tajuk ini TP1 kita perlu capai. Kita perlu dapat nyatakan elemen yang terdapat dalam sistem elektrik. Okey, TP1 ada 4 semuanya. Kemudian kamu dapat menerangkan fungsi setiap elemen dalam sistem elektrik tersebut. Okey, hari ini kita akan belajar ini saja. Okey, berbalik pada buku teks, rujuk pada muka surat 60. Okey, ini adalah sumber-sumber tenaga elektrik. Okey. Dalam buku teks kamu ada, jadi lihat-lihat gambar dulu. Okey, kemudian apa yang kita nak belajar dalam tajuk elektrik ni? Kita kenal pasti dulu elemen yang terkandung dalam elektrik. Okey, kebanyakan peralatan di rumah yang kita gunakan hari ini menggunakan elektrik. Okey, jadi bagaimana sistem elektrik ini berfungsi pada perkakasan elektrik? Kita kena banyak membacalah. Jadi, dalam kehidupan kita, memang mudah sekiranya adanya elektrik. Okey, mudah. Jadi, apakah kita tak bersyukur jika tiada elektrik? Okey, jika tiada lampu. Okey, macam seperti sekarang ni. Tentu kita masih lagi menggunakan pelita minyak tanah. Okey, tanpa media mata, kita mungkin tak tahu tentang keadaan keliling. Okey, tanpa kemudahan seperti yang kita guna sekarang, tentu kamu tak dapat mendengar apa yang cikgu nak terangkan pada hari ini. Okey, tanpa mesin pencuci, mungkin sekarang kamu sedang membasuh kain. Okey, jadi banyak kepentingan elektrik ini kepada sistem kehidupan kita. Okey, berbalik kepada elemen elektrik. Elemen elektrik ni ada 4. Yang pertama, kita kenal pasti sumber. Okey, dari mana punca sumber elektrik? Okey, sumber elektrik ni berpunca daripada 2 sumber utama, iaitu sumber tenaga yang boleh diperbarui. Okey. Dan yang kedua, sumber yang tidak boleh diperbarui. Okey, rujuk pada nota yang cikgu beri. Kita pergi pada yang pertama, iaitu sumber elektrik. Okey, yang pertama ialah sumber yang boleh diperbarui. Okey, apa contohnya? Itu angin, air, matahari dan ombak. Manakala sumber yang tidak boleh diperbarui ialah petroleum, batu, gas, tenaga dan nuklear. Okey, kita nak tahu apa beza antara dua ini. Kita kembali kepada buku teks. Okey, cuba lihat pada gambar yang ada dalam buku teks. Sumber tenaga yang boleh diperbarui, okey, ialah sumber yang boleh kita gunakan semula. Dan bekalan ini biasanya akan kekal selama-lamanya, insya-Allah lah. Okey, apa contohnya? Iaitu yang pertama angin, yang kedua air, yang ketiga matahari dan yang keempat ialah ombak. Okey, manakala sumber yang tidak boleh diperbarui, ia akan habis. Ya. Contohnya petroleum, arang batu, gas dan tenaga nuklear. Sumber ini terhasil daripada jana kuasa tenaga hidroelektrik selain daripada sumber gas dan arang batu. Itu contoh yang sumber elektrik di negara kita. Okey, empangan, kemudian sistem angin dan menggunakan cahaya matahari.
Okey. Ini contoh penjanaan hidroelektrik. Okey, iaitu menggunakan empangan. Okey, melalui beberapa proses, dan hari ini kita akan dapat digunakan di rumah kita gunakan sekarang. Okey, yang kedua. Okey, sebelum itu kita rumuskan. Dalam sumber sistem elektrik ni ada dua. Pertama, sumber yang boleh diperbarui. Yang kedua, sumber yang tidak boleh diperbarui. Okey, apa beza dia? Sumber yang boleh diperbarui boleh diguna semula, kekal selamanya. Ini kata kunci dia. Contohnya angin, air, matahari dan ombak. Manakala sumber yang tidak boleh diperbarui ialah petroleum, arang batu, gas, tenaga nuklear. Semua sumber ini ada di dunia, tetapi ia akan habis dan tidak boleh dikitar semula. Okey, sumbernya jelas ya. Yang kedua ialah medium. Apa dia medium? Iaitu perantara antara sumber dengan beban. Kita lihat pada buku teks. Medium ialah perantara antara sumber dengan beban. Apa dia sumber? Apa dia beban? Okey. Medium berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik. Medium terbagi kepada dua jenis, iaitu yang berwayar dan tanpa wayar. Okey, ini adalah contoh kipas angin. Ya, kipas angin mini yang menggunakan wayar. Manakala ini adalah contoh peralatan elektrik tanpa wayar. Ini adalah telefon bimbit yang kita guna sekarang lah, tanpa wayar. Okey, cikgu rumuskan di sini. Dalam perteminda yang kita kena buat tu. Okey, dalam medium, medium ada dua. Pertama, medium tu berwayar. Yang kedua, medium tanpa wayar. Apa fungsi medium? Iaitu perantara antara sumber dengan beban. Fungsinya ialah untuk mengalirkan arus elektrik. Okey, yang ketiga ialah beban. Kita pergi pada beban. Yang tadi cikgu tanya tadi ya, apa dia sumber, apa dia beban. Sumber yang tadi tu, ya, sumber yang atas ni, iaitu sumber yang boleh diperbarui, sumber yang boleh digunakan semula dan sumber yang tidak boleh digunakan, yang akan habis, iaitu sumber yang tidak boleh diperbarui. Okey, sumber beban ialah ni, peralatan elektrik. Sebarang peralatan elektrik itu adalah beban. Yang membolehkan arus mengalir melaluinya dan ia boleh beroperasi. Okey, apa yang dihasilkan oleh beban ini? Iaitu dia akan hasilkan kesan. Seperti kalau mentol menghasilkan cahaya. Manakala motor elektrik dia akan hasilkan putaran. Dan pembesar suara menghasilkan bunyi. Okey, ini adalah contoh beban. Okey, nanti kamu nyatakan contoh-contoh yang lain. Okey, kita lihat pada nota ringkas yang cikgu sediakan. Okey, beban. Beban ialah sebarang peralatan elektrik yang disambung pada litar supaya ia boleh beroperasi ataupun berfungsi. Ia boleh menghasilkan kesan seperti cahaya daripada mentol, seperti cikgu sebut tadi, putaran kipas daripada motor elektrik dan bunyi daripada pembesar suara. Okay, dan yang terakhir, sistem yang terakhir ialah kawalan. Okey, setiap peralatan elektrik tentunya perlukan kawalan. Okey, contohnya setrika. Perlu ada satu kawalan supaya kita boleh gunakan setrika ini dengan selamat. Maksudnya perlu ada kawalan suhu pada setrika tersebut. Okey, jadi kawalan bermaksud pengawalan arus elektrik. Pengawalan arus elektrik secara selamat. Okey, selain itu contohnya di rumah kita ada suis kawalan. Okey, pemutus litar. Contohnya bila berlaku litar pintas. Okay, suis kawalan ini akan automatik memutuskan litar di rumah kita supaya peralatan elektrik yang lain tidak rosak. Okay, jadi kita tengok pada ringkasan. Okay, kawalan ialah satu pengawalan arus elektrik secara selamat dengan cara menyambung atau memutuskan litar.
Bila dia berlaku memutus litar ni? Bila berlaku litar pintas. Okey, ia boleh dilakukan sama ada secara manual ataupun secara automatik menggunakan pemasa. Okey, jadi cikgu ringkaskan di sini semua. Okey, jadi kamu sepatutnya untuk tahap penguasaan 1 boleh menerangkan tentang sistem elemen elektrik. Ada 4 iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Okey, jadi untuk hari ini itu saja. Jadi cikgu harap kamu telah dengar penerangan cikgu dan boleh menyiapkan nota modul pembelajaran yang disediakan. Okey, rujuk pada link yang cikgu sertakan atau boleh pergi ke blog cikgu dengan cara scan atau imbas QR code yang disediakan. Okey, sekian, terima kasih. Selamat belajar.